TV KPM. Apa ini? Apa ni? Ya. Machigaimashita. Sumimasen. Hajimemashite. Watashi wa Ayu desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Alamak, orang Jepun pula ni macam mana boleh rentas negara pula ni? Nak cakap apa ni? Arigato ke apa ni? Orang Malaysia ke? Maaf, saya tak tahu berbahasa Jepun ya saya. Oh, saya Cikgu Ayu. Ya. Apa khabar? Alhamdulillah, cikgu. Saya ingatkan... Maaf, cikgu. Saya ingatkan siapa tadi, pelancong ke? Tidak. Koklah boleh rentas negara kan? Takut pula saya. Tidak, saya ingatkan tadi murid saya. Oh, maaf cikgu. Saya tengah tengok ni huruf ke macam mana ni kan? Ya. Tak apalah cikgu, kita mulakan dulu cikgu ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K, dan bersama-sama dengan saya bukan pelancong dari Jepun tetapi Cikgu Ayu yang akan mengajar bahasa Jepun untuk subjek pada hari ini. Tetapi sebelum tu ni saya nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP di mana sahaja anda berada dengan memakai pelitup muka apabila berada di tempat awam, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan cuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun. Cikgu, jom kita ke sana. Kita nak sanitasi tangan kita. Dan kita nak kongsikan kepada rakan-rakan yang menonton apabila anda perlu membuka topeng muka anda. Silakan cikgu. Okey. Pastikan jaga jarak sosial 1 meter bahu ke bahu dan boleh simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih. Macam cikgu ada poket plastik, saya ada bekas sebegini. Kalau mas sudah kotor, jangan lupa untuk tukar yang baru dan jangan melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah, siapakah gerangan guru yang ada dengan kita ni? Tadi namanya Cikgu Ayu, tetapi kita nak mengenali dengan lebih lanjut. Jom kita tonton profil beliau. Itu dia Cikgu Sahayu atau manja disapa Cikgu Ayu yang merupakan guru bahasa Jepun di SMK Seksyen 9 Shah Alam. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih. Macam mana Cikgu pagi-pagi datang sini, terbang dari Jepun ke macam mana ni? Kita datang dengan teksi daripada rumah, Nisa. Teksi daripada rumah. Baiklah, tadi saya dah terkejut. Cikgu menyapa saya dengan bahasa Jepun. Saya cuma tahu, Ohayo gozaimasu, watashi wa Nisaki desu. Betul Cikgu? Betul, Nisa. Betul, bolehlah sikit-sikit. Baiklah, Cikgu mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit. Hari ini kita nak belajar apa Cikgu? Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar cara-cara memperkenalkan rakan oleh murid-murid pelajar SMK Seksyen 9. Wah, memperkenalkan pelajar dalam bahasa Jepun. Ya, betul, Saya Nisa. pasti rakan-rakan kita pun pandai berbahasa Jepun. Jom kita berkenalan dengan rakan-rakan dari SMK Seksyen 9 Shah Alam. Hai, selamat pagi. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Wah, ramai hari ini meriah. Boleh perkenalkan diri, saya nak dengarlah. Rakan-rakan kita boleh ke berbahasa Jepun? Silakan. Kita mulakan dengan Farel. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Muhammad Farel bin Muhammad Noel desu. Watashi wa 12 歳です。Arigatou gozaimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Seterusnya, yang di sebelahnya, silakan. Hai, Alia, dozo. おはようございます。私はアリア・アドリアです。私は13歳です。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次はイナス、どうぞ。Ya. はい、こんにちは。はい、私の名前はイナスです。私は13歳です。私は1年生です。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次はハナ・デリシャ、お願いします。おはようございます。私はゼネトレイシャアリアです。私は13歳です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次はアミラトさん、どうぞ。はい、おはようございます。私の名前はアナトスダです。はい、ピカタさん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次はイミルさん、どうぞ。おはようございます。私はイメハキムです。私は13歳です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次はビハさん、お願いします。
おはようございます。私はビハです。私は13歳です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次はウマどうぞ。おはようございます。私はウマです。私は13歳です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次はワディナさんどうぞ。おはようございます。私はワディナアマニです。私は13歳です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、最後はリスラニアさん。はい、どうぞ。Kawan kita tak buka mikrofon lah, Sensei. Oh, Rania kena buka mic sayang. おはようございます、皆さん。私はラニャです。私は13歳です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Sensei, tadi saya dengar mereka watashi wa junsu sai desu, maksudnya berumur 13 tahun. Bolehlah Jusan sai desu. Bolehlah faham sikit. Yang di rumah pun boleh turut sama-sama mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Mana tahu habis 1 jam dah boleh bercakap bahasa Jepun sikit-sikit, memperkenalkan rakan dalam bahasa Jepun. Kita ambil nota daripada pelajaran pada hari ini. Sebelum tu, Sensei, kita ada video khas mengenai rakan saya. Jom kita saksikan. Dozo. こちらはザラさんです。ザラさんはシンガポールから来ました。ザラさんは12歳です。ザラさんはスピーチが上手です。それで以上です。どうもありがとうございました。こんにちは。こちらはトワさんです。トワさんは13歳です。トワさんはマレーシア人です。トワさんはラグビーが上手です。さよなら。こんにちは。こちらはトリスタンさんです。トリスタンさんは16歳です。トリスタンさんはオーストラリアから来ました。トリスタンさんはトンボーニが上手です。さよなら。おはようございます。こちらはあずきさんです。あずきさんは日本人です。あずきさんは16歳で野球が上手です。おはようございます。こちらはアランさんです。アランさんはマレーシア人です。アランさんは20歳で料理が上手です。Hai, arigatou gozaimasu minasan. Nampaknya rakan-rakan kita di dalam video sebentar tadi dapat memperkenalkan rakan mereka dengan baik sekali dalam bahasa Jepun. Dan ada yang berkawan dengan orang Jepun. Kita lihat bila ada bahasa Jepun ni, dia tidak menghalang komunikasi antara mereka. Baiklah, Sensei, jom kita mulakan pelajaran pada hari ini. Dozo. Hai. Ja, 始めましょう。今日は何を勉強するか画面を見てください。1番、友達の紹介。2番、友達について大事なことがわかる。3番、でを使って文を作る。はい、始めましょう。はい、皆さんお元気ですか？ラニアさんお元気ですか？元気です。はい、次はラビハさんお元気ですか？はい、最高です。はい、いいですね。みんなはすごくいい顔をしています。じゃあ次、私の画面を見てください。はい、こちらは私の友達です。はい、こちらは私の友達です。すみません。友達の名前は何ですか？友達の名前は何ですか？ファレさん。ハルトさん。ハルトですね。じゃあ私の友達の国はどこですか？イミルさん。日本です。はい、日本ですね。じゃあ私の友達はバスケットボールが上手です。バスケットボールが上手です。はい、ここまでいいですか？ここまで大丈夫ですか？はい。はい。いいですね。じゃあ次に行きます。すいません。
Hai, kochira wa dare desu ka? Who is this? Siapa ini? Hai, kochira wa dare desu ka? Rania-san, namae o yonde kudasai. Shahira-san. はい、シャヒラですね。シャヒラです。で、日本人は名前を大事にするときに「さん」をつけて名前を呼びます。はい、例えばこれを見てください。シャヒはい、シャヒラプラスさん。はい、シャヒラプラスさん。名前の後でさんをつけて名前を呼びます。シャヒラさんと呼んでください。はい、練習しましょう。アミラトさん、こちらは誰ですか？リュウさん。はい、リュウさん。はい、いいですね。はい、次は3番。ウマーさん、どうぞ。こちらは誰ですか？ガンバンさん。ガンバさん。はい、次は4番。アリア、どうぞ。アリアさん、どうぞ。スーザンさん。はい、スザンさん。はい、最後は5番。ラビハさん、どうぞ。アリアナさん。はい、アリアナさん。いいですね。はい、今のパターンは何々さんですね。じゃあ、こちらはシャヒラさんです。こちらはシャヒラさんです。Okey, baiklah murid-murid. Bersama kita adalah Cik Nisa. Jadi, apakah yang kamu boleh panggil kepada nama Cik Nisa? Okey, Inas boleh jawab apa kita nak panggil pada Cik Nisa dalam bahasa Jepun? Hai. Apa yang kita perlu panggil pada Cik Nisa dalam bahasa Jepun? Nisa? Sang o tsukete kudasai. Nisa. Okey, boleh Rabiha bantu? Boleh Rabiha bantu? Hai. Hai, dozo. Nisa-san. Hai, Nisa-san. Hai, yoku dekimashita. Hai, tsugi ni ikimasu. Hai, tsugi wa nani-nani-san wa nani-nani jin desu. Doko no kuni no hito desu ka? Doko no kuni no hito desu ka? はい、写真を見てください。私は友達がいます。私は友達がたくさんいます。それで1番はシャヒラさんですね。シャヒラさんはどこから来ましたか？どこから来ましたか？はい、ウマ、どうぞ。マレーシアです。はい、マレーシアです。マレーシアから来ました。はい、次はファレさん2番。リュウさんはどこから来ましたか？シンガポールから来ました。はい、いいですね。シンガポールから来ました。はい、次は3番、ガンバさん。ガンバさんはどこから来ましたか？イブネさん。ブルーネイです。はい、ブルーネイですね。ブルーネイですね。はい、次は4番。4番はスザンさんですね。スザンさんはどこから来ましたか？アミラトどうぞ。アミラトさんどうぞ。フランスです。はい、フランスですね。フランスですね。はい、最後は5番ですね。5番はアリアナさんはどこから来ましたか？はい、アリアどうぞ。アメリカです。はい、アメリカです。はい、みんなよくできました。はい. はい、行きます。 Sensei, siapa yang saya faham setakat ini, apabila kita ingin memanggil nama orang, kita memasukkan perkataan san di hujung tu sebagai tanda hormat. Ya, betul. Nisa-san, Ya, betul. Alia-san. Ya, Itu. betul. Dan kita telah belajar macam mana nak memberitahu dari negara mana rakan-rakan ini. Macam tadi, Malaysia des,
Betul Ya, cikgu, betul. Wah, saya boleh dah ni walaupun saya ada sikit-sikit bahasa Jepun. Tapi yang di rumah kalau agak-agak keliru, tak mengapa, boleh gunakan aplikasi untuk translasi ataupun untuk terjemahan. Kita sama-sama belajar pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat dahulu. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Modorimas minasan, kembali menonton teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan Ayu Sensei dan juga rakan-rakan dari SMK Seksyen 9 Shah Alam. Sebentar tadi kalau adik-adik di rumah baca trivia, itulah perbezaan antara kedua-dua tulisan katakana dan hiragana. Baiklah, sebentar tadi kita tinggalkan anda dengan bagaimana nak memperkenalkan rakan-rakan anda tu dari negara mana. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita. Sensei, dozo. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Hai, tsugi ni ikimasu. はい。シャヒラさんはどこの国の人ですか？はい。この画面を見てください。じゃあ、こちらは誰ですか？こちらは誰ですか？はい、どうぞ、アリアさん。こちらはシャヒラさん。はい、こちらはシャヒラさんですね。はい、シャヒラさんはどこから来ましたか？シャヒラさんはマレーシアです。はい、シャヒラさんはマレーシアですね。シャヒラさんはマレーシア人です。シャヒラさんはマレーシアから来ました。はい、見てください。シャヒラさんはどこの国の人ですか？どこの国の人ですか？シャヒラさんプラスシャヒラさんプラスマレーシアプラス人です。はい。文を見てください。はい。ラビハさん、どうぞ文を読んでください。シャヒラさんはマレーシア人です。はい。シャヒラさんはマレーシア人です。シャヒラさんはマレーシア人です。はい。このようなパターンを一緒に練習しましょう。はい。何々さんは何々人です。何々さんは何々人です。先のような文を作ってみてください。はい。2番。はい。2番。ラニャさん、どうぞ文を作ってやってみてください。はい、ラニャさんどうぞ。2番。聞こえません。saya tak dengar. Saya tak boleh nampak skrin, Sensei. Okey. Okey. Okey, Umar nampak skrin tak? はい。はい、どうぞ。どうぞ、Umar。何々さんは何々人です。リュウさんはシンガポール
人です。はい、よくできました。リュウさんはシンガポール人です。はい、次は3番。どうぞ、ラビハさん。ガンバさんはブルネイ人です。はい、ガンバさんはブルネイ人です。はい、よくできました。はい、次は4番。はい、次は4番。はい、イミルさんどうぞ。スーザンさんはフランス人です。はい、スーザンさんはフランス人です。はい、最後ですね。5番、アリアナ、アメリカ。はい、どうぞ、アミラトさん。アリアナさんはアメリカ人です。はい、アリアナさんはアメリカ人です。はい、よくできました。ここまではいいですか？ここまではいいですか？大丈夫ですか？はい。はい、いいですね。よくできました。はい、次に行きます。はい、何々が上手です。What is your talent? What is her talent? Apakah kebolehan Anda? 何々が上手です。何々が上手です。はい、画面を見てください。はい、次の画面はいろいろなものがあります。はい、1番、これは何ですか、ウマルさん。バスケットボールです。はい、バスケットボールです。バスケットボールです。はい、次はこれは何ですか、イミルさん。ラグビーです。はい、ラグビーです。ラグビーです。はい、次はラビハさん、これは何ですか？テニスです。はい、テニスです。はい、ワッディナさん、これは何ですか？バドミントンです。はい、バドミントンです。いいですね。じゃあ最後はアリアさん、これは何ですか？サッカーです。はい、サッカーです。よくできました。はい、すべてのゲームはスポーツと言います。すべてのゲームはスポーツと言います。はい、次はこちらは何ですか、アリアさん？ダンスが。はい、ダンスですね。ダンスですね。はい、よくできました。はい、何々が上手のパターンを一緒に勉強しましょう。はい、こちらは誰ですか、アミラトさん？こちらはシャヒラさんです。そうですね。こちらはシャヒラさんですね。で、シャヒラさんは何が上手ですか？シャヒラさんは何が上手ですか？はい、アミラトさん、シャヒラさんは何が上手ですか？シャヒラさんはスポーツが上手です。はい、そうですね。シャヒラさんはスポーツが上手ですね。はい、このような文を作ってみてください。シャヒラさんがスポーツが上手です。シャヒラさんがスポーツが上手です。はい、次の写真を見てください。一緒にやってみます。はい、何々さんは何々が上手です。何々さんは何々が上手です。はい、ラニアさん、やってみますか？はい。はい、どうぞ。こちらはリュウさんです。はい、リュウさんですね。リュウさんは何が上手ですか？リュウさんは日本語が上手です。はい、よくできました。素晴らしい。はい、次に行きます。はい、ウマさん、やってみますか？ガンバさんは何が上手ですか？ガンバさんはサッカーが上手です。はい、素晴らしい。いいですね。じゃあ行きましょう。4番。はい、どうぞ、ラビハさん。スーザンさんはテニスが上手です。はい、いいですね。よくできました。はい、次に行きます。
Arigatou gozaimasu minasan. Setakat ini, apa yang anda perlu tahu di rumah adalah mereka belajar untuk memperkenalkan apa kebolehan atau mungkin bakat rakan-rakan mereka. Kalau anda boleh ikut ayat tu, boleh tulis, nanti boleh berlatih di rumah. Ayu Sensei, kita akan berehat dahulu. Kita jumpa selepas ini. Rakan-rakan di rumah jangan ke mana-mana, okey? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mas Minasan, masih lagi menonton teras di Didik TV KPM. Kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Sanitasi tangan anda apabila perlu. Ayu Sensei, kita teruskan pembelajaran kita. Dozo. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Baiklah murid-murid, kita lihat di skrin sekarang. Hai, kochira wa aisatsu no kotoba desu. Aisatsu no kotoba desu. Minasan wa mada oboite imasu ka? Kore wa ichiban wa nan desu ka, Amirato-san? Ohayo gozaimasu. Hai, ohayo gozaimasu. Good morning ataupun selamat pagi. Hai, tsugi wa 2番 Rania-san dozo. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Arui wa good afternoon, hello dan hai. Baiklah. Hai, tomodachi o jiko shoukai o suru mai ni, dozo aisatsu o tsukate mite kudasai. Aisatsu o tsukawanakéreba narimasen. Hai, tsugi ni ikimasu. Watashi no tomodachi desu. Watashi no tomodachi desu. Ohayou gozaimasu. Kochira wa Haruto-san desu. Haruto-san wa Nihonjin desu. Haruto-san wa basketball ga jouzu desu. Hai, mo ikkai kurikai shimasu. Ohayou gozaimasu. Kochira wa Haruto-san desu. Haruto-san wa Nihonjin desu. Haruto-san wa basketball ga jouzu desu. Minasan, dou desu ka? Yatte mimasu ka? Hai. Hai,いいですね。じゃあ、イメルさんからどうぞ友達の紹介をしてください。はい、どうぞ。はい。こちらは、はい、こちらはトリスタンさんです。トリスタンさんは16歳です。トリスタンさんはオーストラリア人です。トリスタンさんはトロンボーンが上手です。どうぞよろしくお願いします。はい、いいですね。よくできました。はい、次はアミラトさんどうぞ。おはようございます。どうぞ。こちらはイリナさんです。イリナさんは13歳です。イリナさんはマレーシア人です。イリナさんは水泳が上手です。はい。はい、いいですね。よくできました。はい、次はラビハさんどうぞ。おはようございます。
こちらはイマンさんです。イマンさんはブルネイ人です。イマンさんは日本語が上手です。はい、いいですね。よくできました。はい、次はウマンさんどうぞ。はい。こちらはトアさん。はい、OK ですよ。こちらはトアさんです。トアさんはマレーシア人です。はい。はい、どうぞ。はい、どうぞ。トアさんはラグビーが上手です。はい、ラグビーが上手ですね。はい、次は最後ですかね。はい、ラニャさんやってみてくださいか。ラニャさんどうぞ。こちらはザラさんです。ザラさんはシンガポールから来ました。ザラさんは12歳です。ザラさんは1年生です。ザラさんはスピーチが上手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いいですね。ザラさんはスピーチが上手です。スピーチが上手です。はい、よくできました。はい、次のパターンははい、画面を見てください。名詞で名詞です。nouns で nouns です。はい、カタナムでカタナムです。はい、こちらは誰ですか？すいません。はい、こちらは誰ですか？ワルディナさん、こちらは誰ですか？ガンバさんはガンバさんですね。はい、いいですね。ガンバさんです。ガンバさんは大事なことが2つが分かります。1番は何ですか？ガンバさんは13歳です。はい、いいですね。ガンバさんは13歳です。はい、次は何ですか？ガンバさんは1年生。そして文を作ってください。ガンバさんは1年生です。はい。はい、いいですね。じゃあ見てください。ガンバさんは13歳です。ガンバさんは1年生です。このパターンは2つ文を1つにします。はい。で、ガンバさんは13歳で1年生です。はい、いいですね。はい、よくできました。じゃあ次は見てください。はい。ラビハさん。ラビハさん、こちらは誰ですか？こちらはアリアナさんです。はい、アリアナさんですね。はい、アリアナさんは大事なことが2つが書いてあります。はい、1番は何ですか？1年生です。1年生は次はピアノが上手です。はい、ピアノが上手です。はい、1番の文を読んでください。アリアナさんは1年生です。はい、2番。アリアナさんはピアノが上手です。はい、いいですね。そしてこのパターンは2つ文を1つにしてください。はい、次の文を読んでください。アリアナさんは1年生でピアノが上手です。はい、よくできました。はい、次は最後ですね。じゃあ名前は何ですか？はい、名前は何ですか？ウマルさん、名前は何ですか？アリフさん。はい、アリフさんですね。アリフさんですね。はい、アリフさんは2つなことが分かります。アリフさんはここは何が書いてありますか？アリフさんは2年生です。はい、アリフさんは2年生です。はい、次はアリフさんは何が上手ですか？アリフさんはバドミントンが上手です。はい、アリフさんはバドミントンが上手です。はい、このようなパターンを作ってください。はい、1番は
はい、1番は2年アリフさ生です。んはアリフさんは2年生です。はい、アリフさんは2年生です。いいですね。はい、2番はアリフさんはバドミントンが上手です。はい、次のパターンは何々で何々です。はい、どうぞ文を作ってみてください。アリフさんは2年生でバドミントンが上手です。はい、よくできました。素晴らしい。はい、皆さん、ここまではいいですか？はい、皆さん、はい、いいですね。はい、とても良かったですね。じゃあ、今日の勉強は3つポイントがあります。はい、確認します。1つ目は友達の紹介。それもみんながやりました。はい、2番、友達について大事なことが分かりました。はい、3番目はでを作って文を作られます。はい、ここまで日本語の勉強は終わります。Okey, itulah pelajaran kita pada hari ini, Nisa. Ya, saya tadi mengikuti dengan penuh fokus. Mungkin sebab tu kot saya senyap je. Tak apalah, bagi kawan-kawan yang lain untuk jawab. Saya seronok dengan rakan-rakan kita dapat berbahasa Jepun dengan agak lancar pada umur 13 tahun kan. Jadi yang di rumah pun kalau berminat mungkin lepas ni bolehlah ambil bahasa Jepun kan. Ya, betul Nisa. Sebab murid-murid ni baru sahaja menjalani sesi PDPR di rumah selama 9 minggu. Dan dengan kosong pengetahuan pada peringkat awal. Jadi yang di rumah pun boleh juga mula dari sekarang. Maklumlah nanti tidak lama lagi akan kembali ke sekolah dan rakan-rakan yang akan kembali ke sekolah jangan lupa untuk terus menjaga SOP yang telah ditetapkan, bawa hand sanitizer di mana saja anda berada. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM. Modorimas Minasan masih menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan masih bersama Ayu Sensei dari SMK Seksyen 9 Shah Alam dan rakan-rakan Minasan dari SMK Seksyen 9 Shah Alam juga. Sensei, saya ada buat ayat tadi. Saya rasa saya faham kot pelajaran kita setakat ni. Saya cuba ya. Sebelum Nisa cuba, Nisa nak ceritakan tentang siapa ya hari ini? Saya nak ceritakan tentang kawan baru saya yang bernama Rabiha San. Hai, boleh saya tanya kepada Rabiha namanya untuk mendapatkan informasi? Ya. Hai, okey. Rabiha San. Hai. Hai. O namae wa nan desu ka? O namae wa nan desu? Rabiha desu. Hai, Rabiha San wa Rabiha desu. Hai, Rabiha doko kara kimashita ka? Rabiha San wa doko kara kimashita ka? Sha'aram kara kimashita. Hai, Sha'aram kara kimashita. Rabiha San wa Nihongo ga jouzu desu ne. Hai, terima kasih Rabiha. Okey, sekarang Nisa cuba perkenalkan Rabiha. Oh, nervous pula saya. Okey. Konnichiwa wa Rabiha San desu.
Raviha san wa sha'aram jin desu. Raviha san wa nihongo ga jouzu desu. Betul? Okey, betul. Tahniah Nisa. Seronok. Yang di rumah pun boleh cuba memperkenalkan rakan anda mengikut apa yang telah diajar sepanjang 1 jam kita bersiaran ini. Saya sebenarnya sangat-sangat tertarik dengan mereka. Kalau saya nak perkenalkan umur saya berapa, macam mana cikgu? Tadi dah nama Watashi wa Nisake desu. Hai, kemudian kita sebutkan Watashi wa nani sai desu. Berapa umur kita? Contohnya umur Nisa 23 tahun. Yeah. 23歳です。Watashi wa 23歳です。 23歳。Ingatkan mi. Watashi wa 23歳です。 23 tahun. Tiba-tiba muda. Boleh lah. Boleh. Memang Nisa kelihatan muda. Ya. Yang kawan-kawan di sini semuanya belajar berapa minggu dah belajar bahasa Jepun, cikgu? Sebenarnya mereka ni tidak pernah menjalani sesi persekolahan bersemuka lagi. Masih dalam proses PDPR, dalam Google Meet. Setiap minggu 1 jam hingga ke 2 jam mereka akan belajar. Dan telah mengikuti kelas selama 9 minggu. Wah, 9 minggu, 1 minggu lebih kurang 1 hingga ke 2 jam. Tapi saya lihat rakan-rakan di sini sangat-sangat lancar berbahasa Jepun. Macam ni saya sebutkan sebentar tadi sebelum kita berehat, rakan-rakan di rumah pun kalau anda berminat, macam mana mereka nak mula belajar bahasa Jepun ni? Susah ke sebenarnya, cikgu? Sebenarnya tak susah. Yang penting murid-murid haruslah rajin membuat latihan. Kerana setiap latihan guru-guru dah memang sediakan. Yang penting murid buat latihan dan insya-Allah murid akan boleh menguasai bahasa itu dengan mudah di sekolah. Saya rasa lebih baik kalau kita belajar ada rakan-rakan sama-sama belajar supaya kita boleh berlatih, bercakap sesama sendiri supaya kita tidak lupa dan lebih mudah untuk kita menguasai bahasa Jepun. Baiklah, Sensei, mungkin kita boleh sedikit ulang kaji. Maklumlah kita pun sudah menghampiri penghujung rancangan. Sebelum tu kita jom ulang kaji sedikit. Boleh, Sensei? Boleh. Hai, dozo. Hai, dozo. Hai. Ja, kono gamen o mite kudasai. Hai, Rania-san, kochira wa dare desu ka? こちらはガンバさんです。はい、こちらはガンバさんですね。ガンバさんは何が上手ですか？ガンバさんはサッカーが上手です。はい、ガンバさんはサッカーが上手です。この前のスライドはガンバさんはどこから来ましたか？まだ覚えていますか？ガンバさんはブルネイから来ました。はい、ガンバさんはブルネイから来ました。ガンバさんはブルネイ人ですね。じゃあ、さっきペタンさんを文をやってください。何々で何々です。何々で何々です。ガンバさんは大事なことが2つが分かります。1番はブルネイ人です。2番はサッカーが上手です。はい、文を作ってみてください。はい、聞こえません。はい、聞こえません。Saya tak dengar. Rania tak buka mikrofon kot? Mungkin Rania tak buka mikrofon ke? Mungkin ada sedikit masalah dengan akses pada internet. Mungkin kita boleh cuba rakan yang lain. Okey, ini Umar boleh cuba, Umar? Umar-san, dozo. Okey. Hai. Gamba-san wa daiji na koto ga 2つがわかります。1番目はブルネイ人です。2番目はサッカーが上手です。はい、そして文を作ってみてください。ガンバさんはブルネイ人でサッカーが上手です。はい、よくできました。ありがとうございます。ありがとうございます。Ayu Sensei, saya rasa saya nak berkongsi sedikit dengan rakan-rakan di rumah. Macam tadi kita dah belajar ucap selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Kita cakap hello atau selamat tengah hari. Konnichiwa kalau selamat malam. Macam mana? Konbanwa. Konbanwa. Kalau selamat tinggal? Selamat tinggal, sayonara. Sayonara. Kalau macam nak ucapkan, kalau hello saya tahu, moshi-moshi. Oh, kalau hello kita boleh gunakan perkataan konnichiwa juga. Oh, maknanya kalau angkat telefon tu tak semestinya moshi-moshi. Ya, betul. Boleh konnichiwa juga. Apa biasa ucap selamat yang
digunakan secara digunakan pada sehari-hari? Okey, sehari-hari biasanya murid akan menggunakan perkataan Ohayo gozaimasu, konnichiwa, dan jika mereka berada di dalam talian sehingga waktu malam dan mereka ingin maksudnya nak masuk tidur, maksudnya dah habis dah kita punya session kelas malam, kita akan gunakan perkataan ja oyasumi nasai, maksudnya mengucapkan kita dah nak masuk tidur macam minta lah. diri lah macam tu pun macam tu. Nak minta diri jam mata. Okey, banyak ni nak kena tulis ni ya. Rakan-rakan di rumah pun boleh sama menulis nota. Ada lagi yang saya nak tanya, apa ya, contohlah kalau macam saya nak excuse me, minta diri macam mana? Sumimasen. Sumimasen boleh digunakan dalam pelbagai maksudnya ekspresi kita seperti meminta maaf, minta diri dan sebagainya, ataupun nak minta perhatian pun, contohnya ketika Nisa sedang bercakap, saya pun ingin mencelah, hai sumimasen, maksudnya saya pun ingin mencelah. Jadi yang di rumah pun boleh sama-sama macam saya ulang tadi, ambil nota, boleh mulakan belajar. Cikgu pun dah bagi sedikit tips, mungkin untuk akhir kata cikgu boleh sensei boleh kongsikan kepada penonton di rumah dan juga rakan-rakan di sini tips yang paling mudah untuk mempelajari bahasa Jepun, untuk menguasai bahasa Jepun. Okey, baiklah Nisa, sebenarnya dalam proses pembelajaran bahasa Jepun ni, apa yang paling penting sekali adalah usaha murid. Murid haruslah menggunakan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki kelemahan diri. Kerana pada saya, bijak itu bukannya perlu kepada semua orang. Kerana usaha tu sebenarnya membuatkan mereka jadi bijak dan pandai. Dan sebenarnya gunakanlah semaksimum yang mungkin tenaga pengajar yang ada di sekolah, seperti guru-guru yang ada di sekolah, untuk bertanya dan membuat ataupun memohon sebarang bantuan daripada guru. Kerana guru akan sentiasa cuba untuk membantu murid untuk menjadi lebih berjaya, Nisa. Hai, arigatou gozaimasu sensei. Yang di rumah jangan lupa sentiasa berusaha membuat latihan dan sebagainya. Bak kata pepatah, belakang parang kalau diasah pun tajam juga. Ya, betul Nisa. Kalau kita asyik berusaha membuat ulang kaji dan rajin bertanya, akan pandai juga. Baiklah, terima kasih arigatou gozaimasu sensei kerana bersama-sama dengan kami. Arigatou gozaimasu minasan. Hai, domo, sekali sama deshita. Ya, nanti kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Selamat menonton Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Sayonara. Pengajaran bahasa Jepun Sekolah Menengah KPM sedang dilaksanakan di 130 buah sekolah. Sekolah yang menawarkan bahasa Jepun bukan saja sekolah berasrama penuh, malah di sekolah harian biasa juga turut menawarkan mata pelajaran ini. Murid-murid berpeluang mempelajari bahasa Jepun sebagai mata pelajaran elektif bermula dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Peluang dan pengalaman mempelajari bahasa asing merupakan salah satu aspirasi pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Sebagai guru bahasa Jepun, saya berharap setiap murid terus berusaha menguasai kemahiran bahasa asing ini sebagai nilai tambah agar dapat bersaing secara positif di peringkat global. Minasan, ganbatte kudasai. Sebagai ibu, saya amat menggalakkan dan menyokong anak saya untuk mempelajari bahasa asing seperti bahasa Jepun ini. Walaupun agak sukar kerana bahasa baru, tapi saya nampak kesungguhan dan sifat tidak berputus asa apabila anak saya belajar bahasa Jepun ini. Dan saya juga berbangga apabila dia boleh berbahasa asing. Anak saya juga menyimpan cita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke negara Jepun suatu hari nanti. Didik TV KPM